Hello dan salam sejahtera semua. Nama saya Wise Friend Fred Ferdinand dan nomor metrik saya adalah BB22110935. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang kebimbangan dan isu yang dibawa oleh MP yang saya pilih serta penilaian prestasi dan cadangan penambahbaikan. Tuan Muhammad Syafizan Haji Kepli merupakan ahli politik Malaysia dari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu dan kini beliau menjabat sebagai ahli parlimen mewakili Batang Lupar Sarawak setelah memenangi kursi pada pilihan raya umum Malaysia pada 19 Disember 2022. Beliau berasal dari Kampung Tengah Pusat, Sarawak. Berikut merupakan kebimbangan dan isu yang dibawa oleh beliau, dan isu yang pertama adalah kempen anti minyak sawit dan pensijilan minyak sawit mapan Malaysia. Pertanyaan yang beliau ajukan adalah mengenai pengiktirafan pensijilan minyak sawit mapan di peringkat global dan kebimbangan terhadap isu anti minyak sawit dan tuntutan Eropah terhadap industri kelapa sawit Malaysia. Isu yang kedua adalah isu getah dan lada. Pertanyaan yang beliau ajukan adalah hala tuju dan pelan jangka panjang untuk mempertahankan sektor getah dan lada dan kebimbangan terhadap penurunan minat petani kecil dalam penanaman getah dan lada. Seterusnya adalah peruntukan unit agropreneur muda. Pertanyaan yang beliau ajukan adalah mengenai kejelasan mengenai jumlah penerima geran untuk tahun 2024-2023 dan perincian kejayaan aktiviti pertanian serta pertanyaan tentang kajian dan rancangan kementerian untuk meningkatkan had maksimum bantuan geran dan menarik lebih banyak belia ke bidang pertanian. Isu yang keempat adalah sektor padi dan beras. Pertanyaan yang beliau ajukan adalah mengenai rancangan dan proyek spesifik di bawah peruntukan untuk membangun industri padi Sarawak, Batang Lupar, serta kebimbangan terhadap kurangnya kilang padi yang dapat menyokong pengeluaran beras besar-besaran, menghambat inisiatif seperti Smart Sawah berskala besar. Isu yang terakhir adalah subsidi dan insentif nelayan. Pertanyaan yang beliau ajukan adalah tentang jumlah subsidi dan insentif untuk nelayan Sarawak serta kebimbangan mengenai inklusif subsidi dan insentif termasuk allowance sara hidup, bantuan musim tengkujuh, insentif hasil perikanan dan subsidi bahan bakar. Seterusnya adalah penilaian dan pemeringkatan. Pada pendapat saya, beliau sangatlah proaktif dan fokus karena fokus dalam menangani isu-isu kritikal di Sarawak termasuk minyak sawit, getah, lada, pertanian dan perikanan. Beliau juga mempunyai kebimbangan dan kepedulian karena beliau menyerahkan kebimbangan dan isu yang melibatkan kebajikan pengundi, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Beliau juga mempunyai ketulusan dan accountability. Penjelasan tentang peruntukan program dan strategi kementerian menunjukkan keinginan untuk ketulusan dan accountability dalam penggunaan dana awam. Beliau juga mempunyai komunikasi dan perwakilan yang berperan dengan baik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Sarawak melalui pertanyaan relevan dan tuntutan penjelasan. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Menurut saya, beliau perlu meningkatkan komunikasi yang lebih efektif, yaitu meningkatkan komunikasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh penjelasan tentang MSPO dan mengatasi anti-palm oil campaign. Menyusun pertemuan berkala, laporan kemajuan atau saluran komunikasi yang lebih langsung. Strategi lebih baik untuk sektor getah dan lada. Meningkatkan strategi untuk sektor getah dan lada dengan melakukan penyidikan lebih lanjut,
menyusun strategi jangka panjang untuk menjaga kepentingan dan ketahanan sektor. Seterusnya, peningkatan program agropreneur muda, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program agropreneur muda, termasuk menilai keberhasilan para penerima, mempertimbangkan peningkatan batas maksimum bantuan untuk menarik lebih banyak pemuda ke bidang pertanian. Seterusnya, perkembangan sektor padi dan beras, menyusun rencana yang lebih terinci dan jelas untuk mengembangkan sektor padi dan beras, memperbarui legalized seed factory dan membangun pusat pembelian beras dengan rencana yang mapan. Seterusnya adalah pemantauan program IADA Kelaka Seribas Betong, memantau setiap gerakan atau aktiviti yang dilakukan oleh IDA untuk memastikan program-program dijalankan dengan lebih efektif. Seterusnya cadangan yang terakhir adalah penyelidikan lebih lanjut dalam sektor perikanan. Melakukan penyelidikan mendalam dalam sektor perikanan, memahami keperluan dan harapan para nelayan di Batang Lopar, dan memastikan program subsidi insentif mencakup kebutuhan seperti tunjangan layangan, bantuan selama musim monsun, insentif pendapatan perikanan, dan subsidi bahan bakar. Itu saja pembentangan saya dan penjelasan saya tentang isu yang dibawa oleh Tuan Muhammad Syafijan Haji Kepli selaku MP Wakil Sarawak. Sekian, itu saja pembentangan saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengar.